الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الهادين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa Surau Ar-Rayyan, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan-puan? Alhamdulillah kita dapat lagi berpuasa hari yang ke-5 dan malam ni malam yang ke-6. Mudah-mudahan Allah pelihara kita dan memberikan kita kesejahteraan al-afiyah di dunia wal akhirah insya-Allah. Tajuk ataupun tema ataupun topik kuliah pada malam ini ataupun tazkirah tarawih malam ini adalah tentang bebas daripada api neraka. Pada malam pertama Ramadan, Nabi SAW menceritakan pada kita hadis riwayat Imam Ahmad, hadis yang baik sanadnya, iza kana awwalu lailah min syahri Ramadan sufidatis syayatin wa maratul jinni wa ghullikat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah wa lam yughlaq minha babun wa yunadi munadin fi kulli lailah ya baghil khairi aqbil wa ya baghil syarri aqsir walillahi utaqa'u minan nari wa dhalika fi kulli lailah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam pertama Ramadan, kita bila sebut malam pertama ni seronoklah. Malam pertama perkahwinan, lama dah tak kahwin, lama dah tak merasai malam pertama. Nak lagi takut. Ustaz ni syirik, takut selain pada Allah Ta'ala. Jangan begitu kan. Jangan jadi geng-geng apa, semua nak diimplementasikan, di Freemasonkan. Jadi takut ni fitrah. Nabi gerut takut dengan Jibril bila dipeluk, sehingga lari ke rumah, dipeluk, diselimuti oleh Khadijah. Takut ni fitrah manusia. Takut mati, takut sakit. Bila Nabi sebut sesiapa yang suka jumpa Allah, Allah suka jumpa dia. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Siapa yang tak nak jumpa Allah, maka Allah tak nak jumpa dia. Man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah. Maka apa Aisyah respon? Ya Rasulullah, kami ni orang biasa, takut mati. Habis tu Aisyah syirik ke apa? Kadang-kadang kita ni yang geng-geng sembang, bukan geng ustaz-ustaz, geng-geng biasalah. Tapi seperti mana kata Al-Fadil Al-Ustaz Awi, kata ini semua poyo. Ini takut COVID syirik, takut sakit syirik, semua nak disyirikkan, dia je betul. Tidak, ni takut ni biasa. Malam-malam kan bunyi gerong atas tu, tahu dah. Adakah syirik kita? Bila puasa lain macam cuak ni, takut syirik ke aku? Tak, itu fitrah. Kita pecahkan pasu bunga isteri, rasa lain macam. Bukan nak minta kahwin lagi kan. Habislah apa alasan, terus kita pesan apa-apa yang disuka lah kan, makanan kan. Bukan syirik, itu fitrah manusia biasa ni. Takut kena marah kan, dan macam-macam takut lagi. Tuan-tuan, tapi kita nak cerita pasal takut neraka ni. Malam pertama apa jadi? Yang pertama adalah syaitan dan ketua-ketua jin diikat.
Yang kedua, pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satu pun yang terbuka. Yang ketiga, pintu-pintu syurga dibuka seluas-luasnya, tidak ada satu pun yang ditutup. Yang keempat, apa yang berlaku malam pertama Ramadan, akan ada penyeru, dan penyeru tadi terus menyeru setiap malam. Apa seruannya? Hai pencinta-pencinta kebaikan, terimalah Ramadan. Hai pencinta-pencinta kejahatan, berhenti daripada maksiat. Dan yang kelima, inilah fokus kita, tajuk kita. Setiap malam ada nama-nama yang rilis, yang keluar. Nama-nama tersebut bebas daripada api neraka. Kenapa penting kita perlu ada nama-nama sebegini? Kita nak nama kita naik. Macam kat sekolah, nama-nama pelajar terbaik. Macam dekat office, nama-nama pekerja terbaik. Pemain bola nak jadi nama-nama yang naik call up di Malaysian team, kan? Jadi kita nak call up Tuhan. Kalau Tan Cheng Ho nak panggil kita, lain macam tu. Panggil clean tandas player boleh lah, kan? Kita tak nak yang tu. Kita nak call up Tuhan, panggilan Tuhan. Nama-nama yang bebas daripada neraka hanya ada pada bulan Ramadan, 1 hingga 30 malam Ramadan. Kenapa perlu kita takut sama neraka ni? Takut Tuhan cukuplah. Ini adalah satu fitrah. Nabi pun sebut ittaqun nar walau bisyakki tamarah. Waspadalah, takutlah dengan api neraka walaupun dengan kamu bersedekah sebelah biji kurma. Tapi janganlah kita lurus bendul sangat. Maksudnya yang susah, yang tak mampu, sebiji ke setengah biji pun jadi. Kita ni dekat rumah saya tu banyak kurma. Jumpa je kurma orang bagi kurma, jumpa je orang bagi kurma, kurma je orang jumpa. Kurma penuh kan. Jadi saya rasa tahun ni mungkin surau-surau masjid kalau nak bagi hadiah kat ustaz, carilah nanas ke nanas madu. Nak madu lain tak dapat. Nanas madu Johor ke, apa lagi yang best? Apple mana apple? Australia, Amerika yang best. Anggur. Anggur mana best? South Africa. Saya rasa kena, bukan, memang kurma sunnah, tapi kalau dah banyak tu kan sunnah lagi. Penuh. Jadi ustaz mungkin kena cari apa. Kalau orang-orang yang kat ustaz mungkin dia tak banyak. Ustaz ni terlalu banyak. Hari-hari jumpa je ustaz ni kurma, ustaz ni kurma, kan. Akhirnya saya jadi saudagar kurma akhirnya. Tuan-tuan dan puan-puan, neraka dahsyat. Semua tahu kan? Api dunia ini Nabi sebut narukum hadhi juz'un min sab'ina juz'an min nari yaumil qiyamah. Api yang kita nyalakan 1/70. Bayangkan. Api dunia kalau kena pun dah cukup teruk. 16 orang terkorban di Madrasah Pak Ya. Saya pernah belajar 3 bulan di sana kan. Ambil syahadah, ambil Pak Senawi sebelum pergi Mesir. 16 orang terkorban. Bukan api, asap pun dah. Amanya bomba kata yang mati sebab asap. Sebab tu kalau ada api kita kena merangkak biawak kan. Berjalan ni bahaya asap. Asap pun dah boleh mati, menyebabkan mati. Api lagi dahsyat. Tuan-tuan, di dunia pun cukup hebat api. Bagaimana api neraka yang Nabi sebut 3000 tahun dipanaskan. 1000 tahun merah, 1000 tahun putih. Masya Allah, api sampai jadi putih. 1000 tahun hitam, sekarang api neraka hitam. Tuan-tuan, dahsyat tak dahsyat api neraka ni tuan-tuan? Nabi sebut dalam hadis, dalam kitab Targhib wa Tarhib, hadis yang okey sanadnya, Nabi kata apa? Kalau di masjid ini, Nabi umpamakan, kalau di masjid ini ada 100,000 orang yang solat, tiba-tiba datang seorang ahli neraka yang bernafas, keluar nafasnya, maka akan mati seluruh 1,000 orang tadi dan bangunan semua hancur. Baru kena nafas apa? Nafas ahli neraka. Dahsyat tak dahsyat? Inilah yang kita cari Ramadan. Kita nak 1 hingga 30 ni paling kurang nama kita sekali naik. Nama free daripada neraka. Bukan free alkohol, bukan free of charge, free daripada neraka, bebas neraka.
Kita banyakkan doa, Allahumma a'tiq raqabati minan nar. Kalau seorang-seorang, ya Allah bebaskanlah tengkukku, diriku daripada api neraka. Kalau ramai-ramai, Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah bebaskanlah diri kami daripada neraka. Ada satu cerita tuan-tuan di Syria pada zaman-zaman yang dulu lah. Sekarang dah jadi apa? Perang jarak, perang terkukuh kan. Tuan-tuan dan puan-puan, di Masjid Umawi itu dia ada tembok. Masjid Umawi ini masjid yang terkenal di Syria. Kalau kita pergi Syria, antaranya Masjid Umawi. Jadi tembok keliling. Maka pukul 6 lebih kurang lah, saya tak ingat lah, dia akan tutup. Mana waktu tertentu dia tutup. Ada seorang lelaki dan anak perempuannya, bapa dan anak. Tak tahulah mana pergi maknya, jangan tanya saya. Bapa dengan anak. Cerita betul. Tak sengaja mereka terpisah. Biasalah, siapa yang jalan laju? Laki ke perempuan yang jalan laju? Laki kot. Dalam bapa jalan, anak dia tertinggal. Anaknya tertinggal dalam Masjid Umawi tadi. Bapaknya dah terlepas. Tunggu esok pagi baru boleh jumpa balik. Ini dulu, cerita dulu kan. Memang tak boleh buka. Jadi anak dia pun sedih. Macam mana? Bukannya dalam penjara, sekejap je kan. Semalam pun sedih. Ayahnya telah meninggalkannya tanpa sengaja. Dia pun duduk termenung kan, waktu malam ni. Tiba-tiba dia jumpa seorang lelaki. Adakah pasangannya atau tidak? Macam mana ending cerita ni? Teruskan mendengar. Lelaki tadi kesian kat dia, termenung, nak menangis, takut malam-malam dekat masjid sunyi kan. Sebab orang jemaah dah habis. Jemaah dah habis kan. Jadi dia kata, kau duduklah dalam bilik aku. Kemudian dia pun duduk. Laki tadi duduk sebelah. Mana tempat lain lah, tapi berdekat lah. Pukul 12 malam. Ini cerita hantu ke apa ni? 12 malam, tepat 12 malam. Tiba-tiba dia dengar satu jeritan. Menjerit. Sekali, rupa-rupanya daripada lelaki tadi. Setiap setengah jam dia menjerit. Sampailah pukul 4 pagi lah. Sana awal kan, Isyak awal, Maghrib awal, Subuh pun awal. 4 pagi habis. Akhirnya esok pagi bapa dia ambil. Anak perempuan tadi cerita dekat ayah dia. Ayah dia pun pergi jumpa lelaki tadi. Nak ganggu ke, ataupun ada histeria ke, jin toncet ke kan. Dia pun tanya. Rupa-rupanya laki tadi muda, perempuan pun cantik. Datang syaitan, bukan Ramadan lah, datang syaitan nafsu goda dia supaya apa-apakan perempuan tadi. Jadi laki ni dia nak ambil inisiatif, dia ambil bara ataupun api, dia masukkan tangan dia. Bila bapak dia tengok, ke 10 tangan dah hangus. 10 tangan dah hangus. 12 setengah, lebih kurang lah 10 tangan dah hangus. Bayangkan, 10 jari kan, hangus. Orang Jawa kata geseng. Ada Jawa sini, saya Jawa. Jawa Tanya Garang. Geseng, legem. Habis. Kata apa jadi? Bila aku digoda syaitan dan nafsu untuk mengapa-apakan wanita ini, aku try dulu. Kalau dia kata, hey, kalau kau boleh tahan api dunia, kau buat. Try. Setengah jam nafsu naik pula, syaitan pula datang. Try lagi. Sampai 10 kali try, jari semua dah habis. Kau tak tahan dengan api dunia, jangan gatal dengan api akhirat. Simple. Itu api dunia, kena sikit pun dah teruk. Ini api akhirat. Bayangkan tadi kita betul Nabi sebut, kalau datang ahli neraka, keluar nafas je, satu bangunan yang besar mana agak bangunan 1,000 besar mana? PICC berapa PICC? Putrajaya. Siapa tahu? 1,000 besar. Bukan masih surau ni. Ini 1,000 lalat boleh lah. Kecil. 1,000 besar. Mana bangunan besar. Kalau masuk ahli neraka, seorang je cukup. Bernafas je
habis panas satu bangunan, mati semua, bangunan pun kolaps. Bagaimana kalau kita masuk dalam neraka? Bagaimana? Tuan-tuan, neraka tak masuk sehari. Kita dengar kan? Orang yang maki polis masa PKP awal, berapa hari dia penjara? Seminggu ke berapa? Yang perempuan tu, dia maki polis, tak ada kerja kan? Kau maki polis buat apa? Kan? Seminggu. Di dunia ada penjara 2 hari, penjara seminggu, penjara sebulan, penjara 6 bulan. Di akhirat tak ada. Innal abda la yatakallama bil kalimah yuwa fin nari sab'ina kharifan. Satu perkataan 70 tahun neraka. Saya tengok selalu kan Sinar, Sinar harian kan, Kosmo, Berita Harian, Harian Metro. Dia 2, 3 bab politik, bab isu Covid, bab bola, banyak maki hamun. Satu lagi bab artis. Ada isu lah. Tuan-tuan, satu perkataan maki hamun 70 tahun. Jenuh kita. Itu baru dosa maki, belum mengumpat, belum kita fitnah orang, belum kita ambil duit orang, belum kita makan harta orang. Saya ada pondok online, nanti saya tinggalkanlah pamphlet dia. Pondok online, semua boleh join. Dia macam tuition lah, dia ada bayaran kan. Tafsir hadis, tafsir jalan lain, tafsir ayat hukum, kitab mazhab Syafi'i, semua ada. Dia punya anak murid bukan biasa-biasa, walaupun gurunya biasa je. Anak muridnya PU Hafiz, PU Amin, Dr. Faizal Kamsah pun lain. Nanti saya bagi dekat abang handsome kita. Pondok online. Dia kalau waktu lain Ramadan dia lepas Isyak, tapi Ramadan saya ambil sabah lah sebab orang terawihan. Semalam baru baca kitab Jumaat, kitab Majlis Qawi Ibnu Hajar. Disebut ni antara benda haram ni, ramai buat. Dan haram basuh tangan dan apa saja kegunaan selain minum apabila kita guna air yang orang sedia untuk minum. Itu panggil air sabil. Air sabil haram digunakan untuk basuh-basuh. Kita dah biasa, kita tak biasa. Saya pun pernah lupa. Ada air basuh tangan dekat meja, ada air mineral minum, tapi kita guna untuk basuh tangan. Berdosa. Tak tahulah berapa puluh tahun dalam neraka. Saya rasa lebih kurang sama lah. Satu teguk tu, satu setengah 70 tahun. Jenuh. Yalah, satu maki 70 tahun. Babi satu. Sebut babi tak dosa. Ustaz sebut babi tu, dia yang dosanya maki orang. Sebut babi tak dosa. Yang berdosa membabikan orang. Maknanya bayangkan, sanggup ke? Bayangkan nafas ahli neraka pun dah menyebabkan habis semua mati. Kita ni yang tak ada apa, lemah, hina dina ni, tak ada apa-apa bantuan, tak ada talian hayat, masuk dalam tu berjuta, trilion, bilion tahun. Mana kalau kita ada iman, kita akan keluar. Ustaz, relax lah, kita tunggulah. Jenuh tunggu. Memang ada iman, kita akan keluar. Jenuh tunggu dalam tu. Bukan penjara. Penjara makan tanggung, berak cangkung. Sikit-sikit kena pelangkung. Tapi yang ni tak ada masa nak makan tanggung, berak cangkung, tak ada. Makan buah zakum. Inna syajarataz zakum. Apa Tuhan kata? Pokok zakum. Apa Nabi sebut? Lau anna qatrataz zakum kutirat fid dunya la ahlakatid dunya ma'isyataha. Kalau setitis buah zakum jatuh ke dunia, maka rosak semua bumi ini dan hancur. Hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis yang baik sanad. Jadi masa pun dah habis. Banyak lagi nak cerita pasal neraka ni kan. Jadi apa pun kesimpulannya, kita manfaatkan malam hari ini untuk qiyam. Jangan skip. Kalau kita skip, kalau kita tak dapat nama kita naik, naas kita, Nabi kata. Sesiapa yang berlalunya Ramadan, man adraka Ramadan walam yughfarlah, dia kekal lagi dengan keadaan begitu, tak ada nama naik, dosanya tak gugur. Sohkan, dia semakin jauh, dia semakin jauh, dia semakin jauh. Jadi kita bimbang. Kita excited nak raya kan. Biasa orang Melayu ni, orang Arab tak ada istilah raya-raya. Dia raya sehari je. Kita sehari lagi nak masuk setahun raya. Raya je, raya puasa, sambung raya haji, sambung raya. Tuan-tuan, jadi kita manfaatkan waktu Ramadan, siang dengan berpuasa dengan penuh keikhlasan, keimanan, dan malam kita tarawih. Jangan skip. Kalau nak balik kampung yang dekat, tak boleh rentang negeri,
Kita boleh sembahyang dalam kenderaan. Kalau nak sangatlah. Kita mazhab Syafi'i dan semua mazhab boleh solat sunat dalam kenderaan. Boleh sunat, mana kita rokok sikit, sujud lebih sikit, yang lain duduklah. Boleh. Boleh try lah. Kalau tak puas hati lagi, masuk mengaji pondok online. Dia teranglah panjang kan. Masa pun tak banyak. Jadi itu saja, wallahu alam. Terima kasih kepada semua. Saya first time datang ke sini. Mudah-mudahan kita dapat jumpa lagi insya-Allah. Boleh tengok saya punya IG, Facebook, banyak saya share ilmu-ilmu. Piyu Salman. Wallahu alam. Mohon maaf di atas kesilapan. Aku qauli hadza. Astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.